Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Zulkarnain. Saya dari kelas DIA 6B. Tajuk pembintangan saya pada hari ini ialah Pilihan Raya Umum ke-14 Mencipta Sejarah kepada Negara. Seperti kita tahu, kerajaan Malaysia menggunakan sistem demokrasi berparlimen. Pilihan raya ialah salah satu contoh negara menggunakan sistem demokrasi berparlimen. Rakyat Malaysia diberikan kuasa untuk mengundi wakil rakyat mereka dan menjadi wakil rakyat di parlimen. Seperti kita tahu, pilihan raya terbagi pada dua, iaitu pilihan raya umum yang berlaku setiap 4 tahun hingga 5 tahun sekali. Pilihan raya kecil yang berlaku apabila ada sebarang kematian ataupun peletakan jawatan ahli parlimen. Pilihan raya dipantau oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu SPR. SPR bertugas untuk menguruskan, mentadbir dan bertanggungjawab tentang pilihan raya. Apa yang berlaku semasa pilihan raya umum ke-14? Saya akan menceritakan tentang pasca pilihan raya umum 14. Pada tahun 2015, isu 1MDB telah dihangat diberitakan oleh rakyat Malaysia. Pada tahun tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Syafri Apdal dan Mukhlis Mahathir mempersoalkan kenapa ada 2.6 bilion dekat akaun persendirian Datuk Seri Najib. Dan berserta dengan itu, Tun Mahathir juga keluar daripada UMNO. Pada tahun 2016, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bergabung dengan Tun Mahathir membuat satu parti baru, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Manakala Mat Sabu membuat satu parti baru, iaitu Parti Amanah Negara. Pada tahun 2017 juga telah termunculnya 3 blok parti, iaitu blok pertama iaitu Barisan Nasional yang mewakili pada UMNO, MCA dan MIC. Manakala blok kedua iaitu PAS yang bergerak secara sendirian, dan parti ketiga ialah Pakatan Harapan yang diwakili oleh Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, DAP, Parti Pribumi yang diketuai oleh Tun Mahathir, dan Parti Amanah Rakyat yang diketuai oleh Mat Sabu. Pada tanggal 1 Januari 2018, Tun Mahathir, iaitu Ketua Pakatan Harapan, telah mengumumkan apabila Pakatan Harapan menang pada PRU 14, dia akan dijadikan sebagai Perdana Menteri ke-8. Seperti apa yang saya telah katakan tadi, PRU 14 telah mencipta sejarah kepada negara. Hal ini telah menunjukkan bahawa suatu perkataan yang terdiri daripada UMNO, MIC dan MCA telah jatuh dan tewas pada PRU ke-14 setelah memegang kerajaan Malaysia selama 63 tahun. Putusan akhir PRU 14 telah menunjukkan bahawa blok pembangkang telah menang, iaitu namanya dulu ialah Parti Keadilan Rakyat yang telah bertukar nama kepada Pakatan Harapan, yang bergabung dengan Parti Warisan Sabah telah memenangi 122 kerusi, manakala Barisan Nasional telah kalah dan hanya mendapat 79 kerusi. Selebihnya 18 kerusi telah dimenangi oleh PAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hakim bin Abdul Karim, kelas DIA 6B. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang dua perkara. Yang pertama adalah Kabinet Malaysia pada tahun 2013 dan yang kedua adalah faktor kejatuhan Barisan Nasional. Untuk yang pertama, Kabinet Malaysia pada tahun 2013, Perdana Menteri adalah Datuk Seri Najib Abdul Razak dan beliau juga mendapat jawatan Menteri Kewangan. Bala Perdana Menteri pula adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan beliau juga mendapat jawatan Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi. Untuk yang kedua adalah faktor kejatuhan Barisan Nasional. Untuk faktor yang pertama adalah rakyat mahukan perubahan kerana isu-isu korupsi, penyalahgunaan kuasa. Untuk contohnya adalah Zaid Hamidi dijatuhkan ke atasnya adalah 47 pertuhan, di mana 12-nya adalah pecah amanah, 8 rasuah dan 27 kes pengubahan wang haram yang mempunyai puluhan juta milik Yayasan Akal Budi. Untuk faktor yang kedua adalah skandal 1MDB. Seperti yang kita tahu, skandal 1MDB melibatkan
beberapa pemimpin Barisan Nasional dan juga Jolo. Okey, untuk faktor yang seterusnya adalah kebanyakan manifesto Barisan Nasional pada pengkal ke-13 tidak berjaya dilaksanakan. Di antara lebih 60 janji manis yang telah ditaburkan oleh Barisan Nasional. Di antaranya adalah ingin menurunkan harga kereta, akan tetapi pada masa itu harga kereta tetap sama dan malah mempunyai 7 hingga ke 9 tahun untuk setiap pembelian. Untuk contoh yang kedua adalah kerajaan Barisan Nasional juga ingin menurunkan harga tol daripada tinggi kepada rendah, akan tetapi di bahagian bandar harga tol semakin meningkat. Untuk faktor yang seterusnya adalah rasuah di kalangan pemimpin juga berleluasa mengakibatkan kejatuhan Barisan Nasional. Yang seterusnya adalah hutang negara yang meningkat, naik secara mendadak dan ekonomi yang tidak stabil. Untuk ini adalah ada yang kata GST adalah menyusahkan rakyat golongan rendah dan juga golongan sederhana. Hal ini kerana orang kaya dan orang miskin juga akan membeli benda yang sama. Malah pada ketika ini rakyat Malaysia berfikiran bahawa GST memubahkan rakyat dan ST adalah memudahkan rakyat. Sekian, terima kasih. Okey, saya Fakrul Amin bin Muhammad Hardi. Seterusnya, untuk proses pilihan raya PRU14 kali ini, SPR telah melantik 222 orang pegawai pengurus pilihan raya dan juga SPR juga menubuhkan 445 buah pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya untuk memantau semua aktiviti kempen sepanjang tempoh pilihan raya. Seterusnya, 259,391 orang petugas, 8,989 premis dan sebanyak 28,995 tempat mengundi digunakan untuk proses PRU 14 kali ini. Anggaran belanjawan untuk pilihan raya kali ini sebanyak 500 juta berbanding 100 juta dari sebelumnya. Okey, seterusnya garis masa penting untuk PRU 14 yang lepas. Okey, pada 28 Mac, Perdana Menteri Najib Razak membentangkan laporan penyusunan semula Suruhanjaya Pilihan Raya di Dewan Rakyat. Pada 6 April, Najib Razak mengumumkan hasratnya untuk membubarkan Parlimen Malaysia. Pada 7 April, pembubaran rasmi Parlimen. 10 April pula, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Hashim Arullah mengumumkan bahawa pilihan raya akan berlangsung pada 9 Mei 2018. Pada 28 April pula, proses penamaan calon untuk pilihan raya umum bermula dan tarikh akhir 10 pagi untuk penghantaran kertas pencalonan calon. Dan pada 28 April, tempoh berkempen 11 hari bermula. Pada 5 April, pengundian awal bermula. 9 Mei, hari pengundian. 10 Mei, angkat sumpah Perdana Menteri yang baru iaitu Mahathir Mohamad. Okey, seterusnya, pembubaran DUN dan Parlimen. Selaras dengan undang-undang di Malaysia, Parlimen serta Dewan Undangan Negeri akan secara automatik dibubarkan pada genap tahun ke-5 sidang pertama dan pilihan raya hendaklah diadakan dalam masa 60 hari dari hari pembubaran, melainkan dibubarkan sebelum tarikh yang ditetapkan oleh ketua negeri masing-masing di atas nasihat ketua kerajaan mereka. Selepas pembubaran, sama ada secara automatik ataupun tidak, kerajaan sedia ada akan kekal sebagai kerajaan sementara. Kerajaan sementara hanya dibenarkan untuk meneruskan komitmen untuk kerja yang lepas yang lama mereka dan tidak boleh membuat komitmen yang baru. Okey, dan yang terakhir dari pihak saya, parti dan pemimpin. Kesemua 53 parti yang layak bertanding dalam pilihan raya dan mendapatkan undi boleh memilih seorang wakil di Dewan Rakyat. Selain itu, terdapat beberapa calon bebas yang berkecimpung untuk kawasan pilihan tunggal mereka. Contohnya, Azwan Ali iaitu DUN Bukit Antarabangsa pada PRU 14 yang lepas. Pemimpin parti yang menguasai majoriti sokongan di Dewan Rakyat adalah orang yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan sebagai Perdana Menteri. Pemimpin parti terbesar yang bukan di dalam Dewan Undangan Rakyat menjadi pemimpin pembangkang. Okay. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Zamri dan saya akan membacakan pendulum pilihan raya lepas. Pada PRU ke-13, menyaksikan 133 kerusi kerajaan dan 89 kerusi bukan kerajaan mengisi Dewan Rakyat. Pihak kerajaan mempunyai 44 kerusi yang selamat dan 34 kerusi yang agak selamat, manakala pihak yang lain mempunyai 33 kerusi yang selamat dan 18 kerusi yang cukup selamat. Okey, dan kini saya akan membacakan keputusan pilihan raya umum.
Keputusan ini diumumkan pada 5 petang 9 Mei tahun lepas, di mana PKR memenangi 104 kursi daripada 222 kursi yang dipertandingkan, manakala UPN memenangi 79 kursi, PAS memenangi 18 kursi, DAP hanya 9 kursi, Warisan yang daripada Sabah memenangi 8 kursi, Bebas memenangi 3 kursi dan Solidariti hanya memenangi 1 kursi. Jadi apabila keseluruhannya dimenangi oleh PKR, di mana 104 kursi memenangi hanyalah majoriti daripada semua kursi yang dipertandingkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hazim Hamzah. Hari ini saya akan terangkan faktor-faktor kemenangan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menawarkan manifesto untuk memasukkan GST, kos sara hidup yang tinggi, menyebabkan pengundi-pengundi di Malaysia memilih Pakatan Harapan. Pengaruh Tun Mahathir dalam bidang politik. Tun Mahathir pernah menjadi kita punya pemimpin selama 22 tahun. Ini menyebabkan beliau menjadi pemimpin yang paling berpengaruh dalam Malaysia setakat ini. Selain itu, menawarkan manifesto yang akan dilaksanakan dalam 100 hari. Contohnya, Pakatan Harapan akan memasukkan GST dan menggantikan SST dalam masa 100 hari. Pelbagai manifesto yang berjaya menarik minat pengundi, contohnya pemansuhan tol PTPTN, tol dan PTPTN. Sebenarnya ahli Parlimen Pakatan Harapan yang turun padang berkempen dapat menarik minat pengundi-pengundi di Malaysia. Sebenarnya saya akan terangkan menteri-menteri, kabinet menteri pada tahun 2018. Pertama, Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, YB Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri, dan Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga. Seterusnya, Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri, Tuan Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan, Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertahanan. Seterusnya, YB Mazli Malik, Menteri Pendidikan, Puan Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Luar Bandar, YB Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Okay, seterusnya, YB Puan Zuraidah binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Tuan Anthony Loke Siu, Menteri Pengangkutan, YB Tuan Gobing Singh Deo, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tuan Kula Segaret, Menteri Tenaga Manusia, YB Salahuddin bin Haji Ayub, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, YB Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad, Menteri Kesihatan. Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih. Isu-isu kontroversi berkaitan pilihan raya umum tahun lepas, di mana Barisan Nasional menggunakan langkah-langkah seperti bonus tunai yang diserahkan kepada penjawat awam dan pesara sebelum pilihan raya umum. Barisan Nasional juga memberikan bantuan khas sebanyak 500 unit RM500 dan unit rumah sosial terpilih untuk pekerja syarikat berkaitan dengan kerajaan DRP Highcom serta kenaikan upah minimum. Mereka juga menyerahkan makanan, petrol, rabot, barang runcit dan motosikal percuma sewaktu kempen pilihan raya diadakan. Selain itu, Datuk Seri Jamal Yunus juga, iaitu Ketua UMNO untuk Sungai Besar, menyokong calon tempatan Li Yuan untuk merasmikan pertandingan di mana hadiah pertama memenangi motosikal dan hadiah sebanyak RM25,000. Pihak PAS juga tidak terkecuali, di mana pemimpinnya iaitu Ahmad Yaakob menggunakan sumber kerajaan untuk manfaat kepada PAS, termasuk dengan menyerahkan wang tunai kepada pemimpin agama di Dewan Kerajaan serta Dewan Undangan Negeri. Sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Akhir sekali ialah pengajaran. Apa yang telah kita dapat setelah mendengar tentang pembentangan ini? Satu, iaitu Malaysia telah berjaya mengekalkan sistem demokrasi tanpa sebarang perbalahan ataupun pertumpahan darah, dengan menukarkan dari satu kerajaan ke suatu kerajaan yang baru. Dan yang terakhir sekali, Pakatan Harapan telah menunjukkan suatu semangat perpaduan kaum yang telah menukarkan daripada satu kerajaan ke kerajaan yang lain.